Salam. Okey, kali ini kita masih lagi dalam topik bab 3 iaitu bahagian darah manusia. Dalam topik ni kita akan mengenali komponen-komponen yang ada dalam darah manusia dan juga fungsi-fungsinya. Okey, kita tengok kat sini. Darah mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan. Jadi sel badan kita ni perlu oksigen untuk buat respirasi dan perlunya juga glukosa hasil daripada sistem pencernaan kita tu tadi. Okey. Darah juga mengangkut bahan kumuh, iaitu bahan buangan daripada badan. Selepas sel melakukan respirasi sel, dia menghasilkan bahan kumuh juga. Okey, darah juga merupakan sejenis campuran kerana darah dapat diasingkan kepada dua komponen, iaitu cecair kuning yang terapung di atas cecair merah. Komponen darah lazimnya diasingkan menggunakan kaedah emparan. Campuran darah diputarkan dengan cepat dalam alat emparan. Okey. Hermatologi iaitu ahli yang pakar perubatan mengkaji komponen kandungan dan penyakit yang berkaitan dengan darah manusia. Jadi pekerjaan sebagai ahli hermatologi ni dia kajian tentang darah manusia. Okey. Inilah alat yang digunakan untuk mengasingkan jenis darah. Okey, apa ni darah, komponen darah dalam tu. Okey, pengasingan komponen darah melalui kaedah emparan, iaitu dimasukkan dalam satu mesin dan mesin tu akan berputar dengan laju. Keadaan darah sebelum dia berwarna merah macam tu. Bila sudah dimasukkan dalam mesin tu, keadaan darah terpisah, di mana ada cecair berwarna kuning dan berwarna merah. Okey. Apa yang kita tahu tentang kuning? Kuning adalah plasma darah. Dekat sini kita ada 4 komponen utama darah. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu salin nota yang bahagian sini dulu. Minta maaf. Yang sini, okey, kat yang sini kamu boleh salin semua slide ni. Semua. Okey, yang ni tak perlulah hermatologi ni. Okey, lepas tu okey, ni komponen darah yang perlu kamu tahu. Di mana dia ada 4 komponen utama. Yang paling banyak dalam darah, dalam komponen darah berwarna kuning adalah plasma darah sebanyak 55%. Lepas tu kita ada 2 komponen di antara warna kuning dengan merah tengah-tengah, iaitu sel darah putih dan juga platelet. Putih dengan platelet ni dia ada kurang daripada 1% berada di sini. Dia bercampur putih dengan platelet ni. Jadi kita ada 3 komponen dah kat sini. Komponen yang terakhir iaitu sel darah merah mempunyai 45%. Jadi lukisan ni, gambar rajah ni perlu kamu lukis. Okey. Okey, kita tengok. Okey, sebelum tu sel darah merah, kita tahu dia ada hemoglobin. Jadi fungsi dia mengangkut oksigen. Kita tahu dia mengangkut oksigen. Sel darah putih, dia ada antibodi dalam tu, dia bertindak sebagai membunuh kuman. Okey, membunuh kuman. Platelet pula, platelet ni adalah sejenis darah, sejenis komponen darah digunakan badan kita apabila berlaku pendarahan pada kulit badan kita. Platelet ni berfungsi, dia keluar pada permukaan kulit, dia akan membekukan darah kita supaya darah kita tidak cair, selalu keluar. Sebab kita perasan bila kita luka, darah kita perlahan-lahan akan membeku kan. Apa yang membeku tu adalah platelet. Kalau dia ada satu penyakit, bila darah kita tak henti-henti keluar, itu masalahnya kita kekurangan platelet. Bila kekurangan platelet, darah akan sentiasa keluar. Yang tu masalah tu. Sama juga dengan penyakit denggi, disebabkan kekurangan platelet. Sebab tu dah kita nampak macam penyakit denggi kita ni bintik merah. Maksudnya kenapa? Sebab nampak macam darah hampir nak keluar daripada permukaan kulit sebab platelet kita tidak berfungsi dengan baik. Okey. Dekat sini, okey. Kamu kena ada jugalah. Okey, kena tahu juga. Yang ni tak perlu salin lah. Okey, darah manusia dapat dikelaskan pada 4 komponen utama, iaitu kumpulan A, B, AB dan O mengikut jenis antigen. Setiap jenis darah ni dia ada antigen dia. Antigen ni yang melekat pada permukaan darah. Okey. Darah jenis A dia ada antigen jenis A. Okey, dia ada antigen A. Darah jenis B dia ada antigen jenis B. Darah jenis AB mempunyai antigen AB. Darah jenis O dia tidak ada
antigen. Jenis antigen ni wujud dalam sel darah. Okey. Cuba kita tengok kat sini. Yang ni perlu kamu salin. Yang tadi tak perlulah. Okey. Individu yang mempunyai darah A mempunyai hanya antigen A sahaja. Darah B mempunyai antigen B. Lepas tu kumpulan AB pula dia ada antigen AB. Kumpulan O, siapa yang ada kumpulan darah O tidak mempunyai antigen A dan B. Ni kena salin slide ni. Okey, kita tengok kat sini. Darah jenis A dia mempunyai antigen A tadi kan, cikgu cakap kan. Okey. Dia mempunyai antibody jenis B, anti kepada B. Okey, dia mesti anti kepada B dalam plasma darah. Dalam plasma darah dia tu ada antigen B, ada antibody B. Okey, untuk darah jenis B pula dia antigen kepada B kan. Kita tahu dia pada permukaan sel darah merah dia tu sekeliling dia ni antigen ni. Yang bulat-bulat kecil ni. Jadi pada permukaan darah B tu dia ada antigen B. Dan pada plasma darah pula, plasma darah ni yang ni. Kalau kamu lupa balik, plasma darah ni. Tunjuk. Ni plasma darah yang berwarna kuning ni. Sel darah merah kita berada dalam sini, bahagian sini. Ni plasma darah. Okey, maksudnya pada plasma darah. Okey, yang ni kamu kena salin di mana plasma darah jenis A dia ada anti B. Plasma darah bagi untuk B dia ada A. Dia berlainan. Macam tu darah jenis AB pula dia ada antigen kepada AB. Kita tahu senang je. Kalau darah A dia ada antigen A. Darah B ada antigen B. Darah AB dia ada antigen AB. O dia tak ada langsung. Lepas tu kalau antibody ni yang ada dalam plasma darah dia ni berlawanan dengan dia. Kalau di sini A, sini B. Sini B, sini A. Kalau AB dia tak ada langsung, sini yang tak ada langsung dia ada antibody kepada A dan B. Apa fungsi antigen dengan antibody ni? Okey. Sekejap Plasma darah mempunyai antibody, yang ni kena salin. Plasma darah yang mempunyai antibody, jenis antibody wujud dalam plasma darah ialah antibody A dan antibody B. Okey. Fungsi antibody ni dia mesti kalaulah darah kita A, kita mesti menerima darah jenis A darah jenis A. Kalau dia menerima darah jenis B, okey, antibody ni dia akan menyerang sebab dia sepadan dengan B. Bila menyerang, dia akan berlakunya coagulation ataupun pembekuan darah. Darah tu akan jadi beku dan rosak. Bila rosak, darah tu tidak berfungsi untuk mengangkut nutrien dan juga oksigen. Kita akan dalam keadaan maut. Sebab itulah orang darah A dia tidak boleh menerima B. Sebab kenapa? Sebab dalam darah A dia ada antibody B. Antibody ni dia akan menyerang komponen darah dia. Kalau lah komponen darah dia tu antigen dia tu ada B juga, dia akan berpadanan. Kalau dia berpadanan, dia darah tu akan membeku. Sama juga kalau sini B ni dia menerima A. Jadi dalam B ni memang dia ada antibody A. Jadi dalam plasma darah A tu dia akan menyerang darah yang ada A ni, dia akan membeku. Sebab itulah darah jenis B dia mesti menerima B. Okey. Untuk menerima dan penderma darah, seorang individu yang mempunyai antibody ataupun anti-A jenis darah B. Kita tahu orang yang jenis darah A, contohlah sini orang yang ada darah A, dia akan ada antibody jenis B. Betul kan? Dia ada antigen jenis A dekat sekeliling darah dia. Okey. Jadi darah A dia ada antigen A dan antibody B. Jadi yang ni ayat dia dekat sini ayat dia. Okey. Individu yang mempunyai antibody B, darah jenis A,
tidak boleh menerima darah jenis B. Okey, jadi darah A ni dia tak boleh terima darah B sebab dia ada antibody B. Jadi dia tak boleh juga terima jenis AB kerana kedua-dua jenis darah ni, jenis darah B dan AB ni kedua-duanya ada antigen B. Kena faham kat sini. Lepas tu kenapa dia tak boleh terima yang ada, maksudnya darah A ni dia tak boleh terima A dan AB. Okey. Jadi sebab darah A ni dia tak boleh terima B dan AB, kalaulah dia terima juga kedua-dua ni ke dalam darah A, menyebabkan antibody yang ada dalam darah A ni, antibody B ni, dia akan menyerang yang ada B. Jadi kita tahu bila dia menerima darah B atau AB ni, B dan AB ni dia ada antigen B. Kedua-duanya ada B. Jadi bila dia ada B dengan B, dia akan menyerang B. Jadi darah A tu tadi akan membeku dan rosak. Jadi penggumpalan darah berlaku, kita panggil penggumpalan darah berlaku dan menyebabkan maut sebab si darah A ni dia menerima darah B atau AB, sebab tu dia tak boleh terima B dan AB sebab darah B dan AB ni, okey, kedua-duanya darah mempunyai antigen B. Okey, dia mempunyai antigen ni. Okey, itu dia ayat dia. Jadi kamu kena salin semua ni, ayat dia sama je semua ni. Individu jenis O pula tidak menerima sebarang jenis darah lain kerana kehadiran antibody A dan B dalam darahnya. Jadi dalam darah O ni dia ada antibody A dan antibody jenis B dalam plasma darah dia dah. Okey, jadi dia tak boleh terima darah jenis lain, dia kena terima darah daripada O sahaja. Okey, ni dia. Kalaulah kamu orang A, hanya boleh menerima A dan AB sahaja, tak boleh terima yang ada B. Okey, tak boleh terima yang ada B. Okey. Minta maaf, terbalik ni. Okey, terbalik. Minta maaf. Ni penerima. Okey, ni penerima A. Okey, penerima A ni dia hanya boleh terima A dan O sahaja, mana boleh terima B ni, cikgu dia rasa macam pelik tadi. Okey, kumpulan A dia hanya boleh menerima darah daripada A dan juga darah daripada O sahaja. Dia tidak boleh terima daripada B sebab B ni dia ada dia ada antigen B. Sedangkan dalam darah A ni dia ada antibody jenis B. Dalam darah ni dia ada antibody B. Bila dia menerima darah jenis B, yang ada B akan menyebabkan berlaku penggumpalan darah. Bila ada B, dia ada B kat sini kan. Jadi darah A tapi dia ada antibody jenis B dalam plasma darah, dia akan bergumpal. Sama juga dengan AB, sebab tu dia tak boleh terima daripada AB juga. Boleh faham? Clear? Okey, B pula. B dia hanya boleh terima darah daripada jenis B dan juga O sahaja sebab B dalam B dia ada antibody jenis, dalam plasma darah B, antibody jenis A. Okey, jadi antibody jenis A ni yang ada pada darah B, dia tidak boleh terima yang ada antigen A. Jadi dia tak boleh terima darah A. Dia tidak boleh terima darah jenis AB sebab dalam darah A dan AB dia ada antigen jenis A. Sebab tu dah tak dapat terima. Okey. Darah jenis AB pula dia boleh terima daripada darah jenis A, B, AB dan O. Jadi AB ni adalah penerima. Okey, penerima yang paling baik sekali ni. Penerima paling baik, dia tidak cerewet, dia menerima semua jenis darah. Okey,
Jadi dia boleh menerima semua jenis darah. Darah O dia tidak boleh derma. Okey. Darah O pula dia tak boleh terima daripada AB dan O. Dia hanya boleh terima daripada O sahaja. Jadi maksudnya dekat sini kita tahu O ni dia adalah penderma universal. O ni adalah penderma universal. Okey. Maksudnya dia boleh derma kepada semua orang. Tengok ni. Dia boleh derma kepada B, dia boleh derma kepada A, dia boleh derma kepada O. Jadi orang yang berdarah O ni seorang yang penderma yang baik, penderma yang universal, kita panggil penderma universal. Dia boleh derma kepada semua jenis darah dekat situ. Okey, bahagian sini kamu kena salin semua. Kepentingan menderma darah. Setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Darah mungkin diperlukan untuk pembedahan mangsa kemalangan atau merawat pesakit leukemia, hemofilia dan lain-lain. Itu penyakit-penyakit darah lah. Kepentingan menderma darah juga. Itu kena salin tadi. Seorang individu yang sihat, jisim melebihi 45 dan 45 kg, berumur 18 hingga 60 tahun, boleh menderma darah. Jadi sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas boleh menderma darah. Tetapi dia ada lagi keadaan tertentu menyebabkan seseorang tu boleh menderma darah. Ada keadaan tertentu tidak boleh menderma darah, seperti bilangan hemoglobin dia, boleh cek semua tu. Okey, seorang penderma menderma sehingga 0.5 liter darah sahaja pada satu masa, tidak boleh lebih 1 pint bag sahaja ni, 1 pint bag. Kadang-kadang ada setengah orang dia boleh derma untuk 2 pint bag, itu keadaan tertentu sahaja. Apabila seseorang menderma darah, jumlah sel darah dalam badan berkurangan. Sebab tu kita tak boleh derma lebih pada tu. Bila kita kurang daripada tu, kita akan lemas, kita akan meninggal dunia, bahaya. Sebab itulah bila kita menderma, hanya sebahagian sahaja darah, 1 beg ini sahaja boleh derma, sebab sudah memadai untuk darah yang ada dalam badan kita untuk generate yang baru. Hal ini memaksa sungsung tulang pada badan kita menghasilkan sel darah baru. Jadi darah yang sedia ada dan sungsung tulang yang ada pada tulang badan kita boleh menghasilkan darah yang baru. Kalaulah kita derma lebih daripada 1 pint bag ni, sungsung tulang yang kita ada ni untuk menghasilkan sel baru perlukan masa. Jadi darah kita ni perlu mengangkut bahan-bahan tertentu dalam tubuh badan kita. Jadi bila sel darah badan kita sel dalam darah kita tidak mencukupi, sel-sel pada badan kita tidak boleh melakukan respirasi sel, kita akan meninggal dunia. Badan individu tersebut akan menjadi lebih bertenaga dan dapat berfungsi dengan lebih baik. Inilah kelebihan menderma darah. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Salam.